Assalamualaikum. Pendidikan. Bila bercakap soal pendidikan, yang akan terlintas di fikiran kita adalah sekolah, cikgu, belajar, kerja sekolah. Tapi tahu tak, sebenarnya ada platform lain yang boleh menjadikan pendidikan tu lebih menarik. Media sosial. Tahu tak, sebenarnya media sosial merupakan platform yang paling menarik untuk kita belajar. Dan sebenarnya media sosial ada banyak kelebihan dan kepentingannya tersendiri dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh yang pertama, untuk melatih pertuturan lisan seseorang. Sebagai contoh, seseorang itu dia post video, memuat naik video ke laman sosial seperti TikTok ataupun YouTube. Dalam video tu, dia saja je lah post dia nak buat, dia pergi berjalan dan sebagainya. Dan secara tidak langsung sebenarnya, apabila dia bercakap, itu adalah melatih komunikasi dan juga melatih pertuturan lisan mereka. Itu pun satu pelajaran juga. Pembelajaran lisan ni berbeza dengan pembelajaran asas. Jadi dengan bantuan media sosial, ia dapat membantu pelajar yang mungkin kurang berkeyakinan, yang rasa malu, untuk mereka lebih terbuka dan berkongsi pendapat melalui media sosial, iaitu secara maya sahaja. Jadi sekaligus ia dapat melatih pelajar untuk lebih yakin selain daripada mahir dalam berkomunikasi dan juga mempunyai kemahiran bertuturan lisan yang lebih tinggi. Media sosial merupakan salah satu platform terbaik untuk mengumpul maklumat dan data. Melalui perkongsian maklumat, seseorang individu di media sosial boleh dijadikan sebagai kajian maupun rujukan untuk sesuatu projek. Menurut pakar, kita boleh mengkaji dan mengetahui personaliti seseorang melalui interaksi mereka di media sosial. Sebagai contoh, temu ramah berbentuk soalan yang diagihkan di media sosial boleh memudahkan pengumpulan maklumat bagi sesuatu projek ataupun kajian tersebut. Okey, kita akan masuk kepada poin yang seterusnya, ialah banyak institusi ataupun sekolah kemahiran belajar kini mempunyai kehadiran media sosial, di mana guru atau pensyarah boleh berkongsi petua belajar, sumber pembelajaran dan strategi untuk kejayaan akademik. Sebagai contohnya, guru ataupun pensyarah mungkin akan menyediakan video tentang cara mengambil nota secara berkesan, belajar untuk peperiksaan macam mana, ataupun menguruskan masa dengan lebih cekap. Okey. Guru dan pensyarah juga boleh menyediakan kuis interaktif seperti Kahoot, quizzes dan sebagainya, ataupun maklumat grafik yang lebih menarik perhatian pelajar ataupun murid untuk membantu pelajar ini melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Okey. Selain itu, banyak institusi ataupun sekolah kini menyediakan tunjuk ajar dalam talian dan perkhidmatan sokongan melalui platform media sosial seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya. Ini boleh membantu pelajar, terutamanya yang tidak dapat menghadiri sesi tunjuk ajar secara bersemuka atas sebab emergency, tidak berapa sihat ataupun sebagainya. Sebaliknya, adalah penting untuk mengambil perhatian dalam bahawa media sosial juga boleh menjadi gangguan utama untuk pelajar dalam pembelajaran. Oleh itu, pelajar dan murid harus berhati-hati untuk menetapkan sepadan ataupun garis panduan semasa menggunakan media sosial dalam pembelajaran. Kiranya kena berhati-hatilah untuk tidak terlalu leka. Okey, secara keseluruhannya, media sosial boleh menjadi sumber yang sangat hebat untuk pelajar ataupun murid yang ingin meningkatkan kemahiran belajar mereka, tetapi penting untuk menggunakannya dengan cara yang betul, strategik dan penuh perhatian. Terima kasih.
Social media menjadi salah satu nilai tambah pada proses pembelajaran untuk menimba ilmu, terutama di kalangan remaja zaman sekarang. Disebabkan penggunaan social media yang berleluasa, terutama platform contohnya TikTok dan Twitter, Facebook dan sebagainya, yang menjadikan pelajar tersebut lebih aktif, kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kerana ilmu-ilmu yang dapat tambahan daripada luar yang tidak ada dalam kelas ini menjadikan mereka lebih yakin untuk menonjol di luar sana. Penggunaan social media ini sangat memudahkan proses pembelajaran, memudahkan guru, pelajar dan ibu bapa dalam sesi PDP. Walaupun terdapat beberapa side effect negatif, tapi jika digunakan dengan penggunaan yang betul, terdapat banyaklah positif-positif yang impact that boleh digunakan lah. Contohnya banyak tutorial, banyak bengkel-bengkel yang boleh di-join oleh pelajar-pelajar tersebut. Hai dan Assalamualaikum, nama saya Fazlina. So hari ini saya akan ceritakan pasal peranan media sosial dalam pendidikan. Peranannya adalah sebagai institusi berkomunikasi dengan para pelajar. Pihak sekolah ataupun institusi pendidikan boleh gunakan platform-platform yang ada seperti contoh WhatsApp, YouTube, Google Plus dan sebagainya untuk berkomunikasi dengan para pelajar. Saluran ini boleh gunakan sebagai platform untuk menyampaikan berita sekolah, membuat pengumuman dan juga boleh jadikan sebagai saluran untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Seperti yang semua kita tahu, masalah komunikasi antara guru dan pelajar ni sering terjadi. Namun dengan adanya ataupun dengan kita implement media sosial untuk kita berkomunikasi, mungkin sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar untuk improve dia punya communication skills. Ada satu research ni, dia stated that video adalah satu medium yang sangat berkesan untuk menyampaikan sesuatu benda. So sebagai contoh saya dapat berikan adalah YouTube. Boleh kita upload di YouTube video pengajaran kita dan para pelajar boleh menonton di YouTube tersebut dan berkomunikasi di dalam YouTube. Di sini sedikit sebanyak kita dapat improve ataupun kita dapat menghasilkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang sangat baik. Apa yang saya dapat simpulkan adalah jika komunikasi yang baik antara institusi dan pelajar dapat dihasilkan, maka ia akan memberikan impak yang positif bukan sahaja kepada pihak sekolah namun kepada pihak negara dan pelajar itu sendiri. Itu sahaja. Thank you. Hai, pada pendapat saya, peranan media sosial dalam pendidikan adalah ia dapat meningkatkan sistem pembelajaran. Pembelajaran media sosial ni merangkumi fungsi sembang segera, video, short video lah, TED Talk, forum dan sebagainya. Contoh yang paling menarik saya dapat lihat adalah ramai mesti kenalkan yang MC Plus ni cikgu tu Sefati, di mana beliau selalu update topik-topik ataupun subtopik satu pembelajaran tu. Kemudian dia ajar dalam short video dan dia post ke TikTok ataupun di Instagram. Jadi ia mudah untuk mana-mana pelajar yang kurang faham dalam certain subtopik dan mahu mengulang kaji semula topik tersebut. Jadi video ni mendapat banyak sambutan dan saya rasa ia sangat efektif lah untuk meningkatkan sistem pembelajaran kita.